pembangunan pelancongan berasaskan komuniti ataupun dipanggil community based tourism. Singkatan dia CBT lah kat kampung. Ini cadangan untuk adakan kat kampung Sungai Baru. Kemudian pengenalan apa itu pelancongan berasaskan komuniti ataupun CBT. CBT ni dia penlibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek pembangunan pelancongan di sesebuah kawasan. Contohnya macam dekat kampung, kat pasar pedalaman. Lepas tu sesebuah projek pelancongan yang disusun oleh komuniti tu sendiri. Dia ada aktiviti-aktiviti berkaitan rutin-rutin harian penduduk kampung tu lah. So, selain tu dia menggalakkan komuniti bekerjasama dan penlibatan daripada dua belah pihak iaitu pelancong dan tuan rumah dalam aktiviti pelancongan tu. Dia dalam masa yang sama beri faedah kepada komuniti lah. Faedah dia macam dalam segi kewangan, ekonomi. Kemudian hasil kajian kebolehkelaksanaan CBT ni dekat kampung Sungai Baru. Pertama, matlamat komuniti dan motivasi bagi pembangunan CBT. Memelihara sumber-sumber semula jadi dalam kampung, menggalakkan penlibatan komuniti dalam pelancongan, memperkasakan komuniti setempat dalam banyak aspek, macam aspek pembangunan ekonomi, pendapatan macam tu. Lepas tu menjana pendapatan melalui aktiviti pelancongan, mengamalkan kemampanan dalam menguruskan kampung dan memperkenalkan kampung kepada halayak ramai lah. Macam orang lebih tahu lagi pasal CBT dekat kampung Sungai Baru. Kemudian yang kedua, tahap kefahaman tentang CBT. Yang ni rata-rata penduduk yang macam saya interview menerima dan sedar tentang kewujudan pelancongan dan aktiviti berkaitan CBT lah. Macam organ angkat tu lah, macam dia tahu kebanyakan kan. Separa faham mengenai CBT seperti cara-cara mengendali dan mewujudkan aktiviti. Macam CBT ni macam agak baru lah bagi penduduk. So komuniti kat sini macam masih separa faham lah. Kemudian kurang pendedahan dan kemahiran dalam menjalankan CBT. Sebab masih macam kat sini tak ada sangat pendedahan tentang CBT kan. So tak ramai yang tahu. Kemudian yang ni analisa SWOT, strength, weakness, opportunities dengan threats. Macam dekat kampung ni kekuatan dia adalah sumber semula jadi dan asli, selamat dan terjaga, pemandangan yang cantik macam sawah padi, sungai, pantai. Kemudian struktur dan macam tanda yang cantik macam power plant dekat tepi pantai tu kan. So macam ada jugalah yang rumah yang cantik-cantik dekat Sungai Baru ni. Komuniti yang peramah dan terdapat gerai makanan dari siang ke malam lah. So macam tak ada lah, kalau ada pelancong ke pelawat nak mai tu, semua makanan tu cukup lah dari siang ke malam. Kemudian kelemahan kampung ni macam kurang maklumat dan promosi. Kurang kebersihan dekat setengah kawasan. Lepas tu dia tak banyak organisasi atau pembiayaan lah. Macam untuk dana kampung kan. Lepas tu kurang kemudahan asas macam public toilet ke apa tu. Memang tak ada. Dengan pusat penerangan pun setakat ni belum wujud lah. Kemudian ketersediaan pengangkutan awam yang terhad. Macam Grab ke bas pun tak lalu dah sini macam dulu. Lepas tu peluang daripada CBT kampung ni dia ada kebolehcapaian dan sistem jalan yang baik. Lepas tu menarik kepada pelancong yang sukakan alam semula jadi dan ketenangan sebab kat sini banyak
semula jadilah, sumber-sumber semula jadi macam sawah apa tu. Banyak destinasi menarik berdekatan, contohnya sekeliling macam ada Kipli, ada Kuala Perlis, tu kira tarikan juga untuk pelancong-pelancong datang. Kemudian ancaman daripada kampung ni, kalau nak adakan CBT, dia banyak persaingan lah daripada kampung-kampung lain. Macam ada juga yang dah establish kan dekat kampung ujung bukit, dia ada homestay sendiri and tempat tu cantik jugalah. Lepas tu cuaca panas yang berpanjangan pun jadi faktor luar jugalah sebagai ancaman. Bila nak buat aktiviti CBT ni mungkin agak terhad bila waktu siang tu. Kemudian kurang perhargaan dan periktirafan dari pihak berkepentingan. So macam orang tak nampak sangatlah kampung Sungai Baru ni. Tapi ada je sikit-sikit kan. Yang keempat ni peta kampung. Kita tahulah cik je macam tu. Tu ada peta luar kampung. Ni jalinan produk pelancongan yang berdekatan dengan kampung Sungai Baru. Ada paling dekat Kuala Perlis lah. Kuala Perlis, Padang Besar, macam mana Perlis State Park apa semua tu jadi tarikan berdekatan untuk jadikan produk pelancongan juga. Kemudian yang ni senarai aktiviti pelancongan yang berpotensi. Ada mencari siput remis di pesisir pantai, memancing. Yang ni ikut musim dekat laut ke sungai dan bendang. Lepas tu cari mentarang pun famous jugalah dekat Sungai Baru ni. So main layang-layang dekat sawah kering ke, ataupun macam kita tengok tadi dekat Kurung Tengah pun jadi macam tarikan yang berdekatan juga kan, boleh main layang-layang kat situ. Lepas tu mencandat sotong, ni boleh jadi siang boleh, malam boleh aktiviti ni. Lepas tu bergambar wajib lah. Lepas tu memproses belacan dan ikan kering. Lepas tu berkebun ataupun menanam pokok atau ulalaman, herba ataupun padi. Cadangan kami dan bagi kesediaan bagi pembangunan CBT kat kampung ni, kalau cadangan latihan bagi meningkatkan kesedaran, adakan bengkel mengenai konsep homestay ataupun inap desa. Yang ni nak bagi kesedaran macam mana konsep homestay tu ataupun inap desa tu dekat kampung tu macam mana. Dia bukan macam sekadar bagi rumah untuk orang tu, pelawat tu duduk kat situ. Tapi dia macam bagi satu rumah ni duduk dengan penduduk kampung tu sendiri. Lepas tu esok pagi tu buat aktiviti-aktiviti dengan mereka lah. Lepas tu bengkel kesedaran alam sekitar. Penting juga untuk kesedaran nak jaga alam sekitar ke kawasan kampung. Lepas tu bengkel pelancongan berasaskan komuniti. Pasal CBT sendirilah. Kita nak tahu apa benda kan pelancongan berasaskan komuniti ni, macam mana nak handle dia. Macam tu. Yang ni cadangan latihan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Contohnya latihan kemahiran insania, soft skill. Yang ni untuk bagi kemahiran pasal berkomunikasi, leadership. Lepas tu macam mana nak handle masalah apa semua. Kemudian latihan pemandu pelancong. Pemandu pelancong yang ni mungkin boleh diterapkan kepada pemuda-pemuda kampung lah, sebab pemandu pelancong ni dia perlu bawa pelancong, bawa pergi ke tempat-tempat produk pelancongan yang ada dekat kampung ni.
Lepas tu dia kena terangkan lah apa-apa semua tu. Kemudian latihan khidmat pelanggan dan hospitality. Yang ni diperlukan oleh frontliner ataupun kita panggil barisan hadapan kan. Yang ni boleh macam mana nak handle pelancong ataupun pelawat yang datang. Lepas tu bengkel bahasa ni mungkin perlu, mungkin tak perlu sebab ikut keperluan lah, macam kalau ada pelancong asing ke, kita kena tahu juga bahasa mereka untuk jadi penterjemah ke kan, salah seorang untuk komunikasi dengan mereka lah. Lepas tu bengkel pemasaran ataupun pemasaran digital ataupun e-pemasaran. Yang ni memang kebanyakannya law ni memang guna e-pemasaran lah, e-market kan. Contohnya macam buat website ke, social media account, lepas tu media-media yang berkaitan dengan atas talian. Kemudian bengkel kemahiran teknikal atau IT. Yang ni pun perlu juga untuk saling berkait dengan pemasaran digital tadi tu lah. Dia untuk macam mana nak guna software, nak guna nak cipta website ke macam tu. Kemudian bengkel kewangan pun perlu juga bagi tingkatkan kemahiran komuniti tu, nak tahu aliran masuk wang ke, aliran keluar wang ke. Lepas tu untuk adakan dana kampung untuk pembangunan kampung tu sendiri. Kemudian cadangan mengenal pasti peneraju CBT ataupun local champion. Hak ni ramai yang cadang JKK kampung. So peneraju CBT ni JKK bagi memudahkan pembahagian tugas sebab komuniti ni kebanyakannya masih dalam proses pendedahan CBT lah. Ramai yang bersetuju untuk jadikan JKK sebagai peneraju CBT. Kemudian cadangan carta organisasi local champion. Yang pertama sekali peneraju CBT lah, local champion kat kampung tu. Lepas tu naik pengerusi. Bawah dia pula ada setiausaha, pentadbir dengan bendahari. Setiausaha dengan bendahari ni macam biasalah tugas kan. Lepas tu pentadbir ni pula ada bawah dia biro-biro keselamatan, biro kebersihan, biro makanan, biro aktiviti dengan jawatan kuasa pemuda kampung. Lepas tu cadangan mengenal pasti perkongsian bagi pembangunan CBT. Yang ni macam partnership lah, orang kata collaboration kan. Lepas tu yang pertama dia ada 4 organisasi ataupun pihak untuk perkongsian. Yang pertama NGO, Non-Government Organisation, Malaysian Nature Society atau MNS. Ini kepentingan dia untuk kampung dalam menyampaikan pengurusan tempat terlindung yang berkesan. Kita jadikan kampung ni tempat yang terlindung lah, tak ada orang kacau, buat pembangunan yang berlebihan ke apa ke. Lepas tu menggalakkan minat, kefahaman dan perlibatan dalam pelbagai aktiviti persekitaran dan usaha pemeliharaan dia. Kemudian memupuk kesedaran pemeliharaan semula jadi melalui aktiviti persekitaran. So pihak NGO ni lah yang akan sedikit sebanyak jadi pelatih untuk kita lah, komuniti dekat sini. So industri pelancongan pula kita tahu paling dekat hotel lah. Hotel Sri Malaysia boleh jadi sumber pendapatan kepada komuniti. Bila buat collaboration ke partnership kan, boleh jadi bagi benefit dekat masing-masing lah. Lepas tu sebagai alat promosi secara tak langsung untuk tarik orang melawat kampung Sungai Baru ni.
bila orang datang ataupun tengok dekat hotel simulation ni mungkin ada macam sikit promosi tentang kampung untuk buat CBT. Lepas tu universiti ataupun IPT, paling dekat pun Politeknik Tunku Sirajudin sebab kat situ ada kos tourism atau pelancongan. So pelajar pelancongan tu bolehlah anjurkan program ataupun kempen kat kampung tu untuk tingkatkan kesedaran serta hidupkan lagi kampung tu dengan pelbagai aktiviti pelancongan. Contohnya macam buat projek-projek ataupun assessment berkaitan pelancongan dekat kampung ni lah. Sebab setiap SEM ada subjek untuk buat amali ataupun praktikal dekat kawasan luar macam tu. So yang last kali agensi kerajaan, Ministry of Tourism, Art and Culture, MOTAC, paling dekat dekat Kuala Perlis lah. Boleh membangunkan kampung dalam perkembangan sosioekonomi yang mampan. Lepas tu dapat mengukuhkan dan memelihara serta memelihara seni, budaya dan warisan kebangsaan dalam memperkasakan ekonomi komuniti. MOTAC ni pula tambahan dia ada satu dekat website dia ada berkaitan dengan homestay lah. Dia kat situ promote pasal aktiviti inap desa. So macam banyaklah kampung-kampung yang terlibat dalam tu. Macam kampung Sungai Baru pun boleh juga dicadangkan diletakkan dalam homestay tu. Homestay program. Cadangan yang keempat tentang pembangunan produk CBT. Yang ni macam berdasarkan yang cadangan-cadangan aktiviti pelancongan yang berpotensi kat kampung tu boleh dijadikan package pelancongan lah. Contohnya package A 1 hari lawatan. Yang ni padat lah dengan aktiviti-aktiviti kat kampung kan. Macam cari hasil laut kat pantai tadi, cari mentarang ke, sibuk remis ke. Lepas tu belajar pasal gendang silat dengan hadrah. Lepas tu pemprosesan belacan yang kain kering. Adalah jadi sampai ke malam. Lepas tu yang package yang kedua macam package B ni pula 2 hari 1 malam contohnya. So hari pertama tu mungkin boleh penuhkan dengan aktiviti-aktiviti dekat kampung. Lepas tu dekat hari kedua boleh keluar sikit pada kampus Sungai Baru tu, rekreasi ke, sia-sia ke dekat sekitar kampus Sungai Baru lah. Ataupun buat sikit macam dekat Padang Besar ke, kat Gua Sami, Wang Kelian, tempat-tempat yang famous lah. Kemudian cadangan yang ketiga, package C, 3 hari 2 malam. Hari pertama boleh macam package pertama dengan kedua jugalah, banyak dekat kampung dulu. Lepas tu hari kedua pun dekat kampung lagi. Lepas tu dekat dengan petang sikit, keluar sikit dekat pergi Kuala Perlis ke apa semua. Kemudian hari ketiga boleh berangkat dari kampus Sungai Baru. Lepas tu bersia-sia dekat luar sikit lah, macam Kuala Perlis ke, Ladang Harum Manis ke, Tasik Melati ke, macam tu. Cadangan interpretasi pelawat pula, macam pusat interpretasi yang dekat kat kampung ni boleh diwujudkan untuk semua produk yang terdapat dalam kampung lah. So dia dapat beri peluang kepada pelancong tu, dia rasa sendiri proses pembuatan produk-produk kampung. Kemudian laluan interpretasi, dia mempamerkan produk kampung serta papan tanda yang berinformasi. Kemudian mengaturkan produk-produk kampung untuk diinterpretasikan di satu pusat ataupun tempat-tempat tertentu yang bersesuaian.
dia boleh juga dekat satu pusat interpretasi adakan macam pameran ke apa ke, macam mana cara pembuatan ke. Lepas tu boleh juga dekat tempat-tempat tertentu, dekat macam mana tempat penghasilan produk-produk tu dihasilkan, dia dia interpret lah, dia macam dia bagi tahu, dia terangkan pasal produk-produk tu, cara penghasilan dari proses ambil bahan mentah ke sampailah ke akhir produk tu dijadikan. Lepas tu last point, mengadakan tempat belajar penghasilan kuih tradisional, pemprosesan ikan kering dan belacan alat-alat muzik tradisional. Tu contoh-contoh dia lah. Cadangan kualiti perkhidmatan, ini boleh diwujudkan dan ditingkatkan melalui latihan, terutama kepada barisan hadapan. Sebab barisan hadapan ni bila dia banyak berkomunikasi dengan pelancong ataupun pelawat lah, so kualiti perkhidmatan tu dia kena lagi bagus lah. Yang tu boleh diterapkan daripada bengkel-bengkel ataupun cadangan-cadangan latihan yang saya terangkan tadi. Lepas tu poin yang sama, pengalaman yang akan datang dalam menangani pelancong boleh jadi kebiasaan dan mengasah kualiti perkhidmatan. Kualiti perkhidmatan ni dia macam boleh ditingkatkan melalui pengalaman lah, selain daripada latihan ataupun bengkel. So bila dah lama-lama tu dah terbiasa dengan menangani pelancong, so komuniti tu dah boleh tingkatkan ataupun maintain lah dengan kualiti perkhidmatan tu. Cadangan tentang pemasaran produk CBT, yang ni cadangan pasaran sasaran. Target market lah orang kata. Target market kita mungkin jadi orang asing ataupun orang luar. Pelajar contohnya pelajar yang contoh dia tengah cuti SEM ke, lepas tu dia nak, saya tak tahu nak buat apa kan, tak boleh balik ke apa ke, dia boleh datang ke kampung untuk join program CBT dekat kampus yang baru lah contohnya. Lepas tu pelancong hijau ni pelancong yang sukakan nature, lepas tu dia berusaha untuk kekalkan dan jaga alam sekitar lah. Lepas tu pelancong golongan berusia, ini kebanyakan minat jugalah pasal duduk di kampung, lepas tu cari makanan-makanan yang ataupun kebudayaan tempat-tempat lain kan. Yang kelima, pecinta alam semula jadi. Yang keenam, juru gambar. Sebab kat sini banyak jugalah tempat-tempat yang menarik, lepas tu cantik lah. Terutama pemandangan lah. Sawah padi apa semua tu. Cadangan promosi pula, yang ni kebanyakannya online lah sekarang. Macam website, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dengan e-book. E-book ni macam dia banyak informasi lah, informasi berkaitan dengan kampung boleh diletakkan dalam tu, tapi atas talian. Terima kasih. Ada kau nak tanya apa-apa ke, cadangan ke, boleh bagi tahu. Macam nak tanya kan, sekarang ni PKP, jadi orang tak boleh nak mai ke kampung. Jadi apakah langkah yang dalam CBT ni kita boleh tingkatkan pendapatan penduduk kampung? Contohnya macam bila dah wujudkan, contohnya macam tadi promosi-promosi kan, dekat website ke, Instagram, Twitter, social media lah semua tu. So bolehlah masukkan juga apa produk-produk kampung ke yang boleh dipasarkan, lepas tu dihantar ke tempat masing-masing kan. So boleh adakan macam mana?
boleh jadi bisnes jugalah macam tu, masuk income. Semua nak macam yang nak tanya tu semua dah bagi jawapan dekat tu cadangan-cadangan tu. Jadi yang tu je kot. Okey. Tanya. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya cadangan ke apa tak ada lah, macam okey lah, boleh lah. Okey lah, cuma cadangan tu kalau boleh tu apa yang kita nak buat tu kena kena mantapkan penduduk kampung punya ni dululah. Pemahaman. Betul. Kena pededahan untuk penduduk kampung sebab penduduk kampung ni kan kebanyakannya tak ada pededahan pendidikan yang tinggi, jadi mereka tak tahulah kepentingan-kepentingan dia. Macam keboleh pasaran produk mereka macam tu. Semuanya masih bawah tempurung lagi. Macam okey. Terima kasih. Sama-sama.